Iran telah memasuki salah satu detik paling sukar sejak bermulanya krisis baru di Timur Tengah dan Donald Trump memutuskan untuk mengambil kesempatan atas kelemahan ini secara terbuka. Ukapan yang mendominasi berita pada hari Jumaat 24 April 2026 adalah terus terang. Bagi Presiden Amerika Syarikat, Teheran berada dalam kekacauan tanpa arahan yang jelas, tanpa mesej yang seragam dan tanpa kekuatan politik untuk menentukan masa depannya sendiri dengan cepat. Titik utama sekarang bukan lagi hanya laut, kapal atau selat itu. Titik utama adalah kuasa di dalam Iran. Siapa yang memerintah? Siapa yang berunding? Siapa yang berundur? Siapa yang mengawal pengawal revolusi Islam? Dan siapa yang mempunyai kuasa sebenar untuk menerima perjanjian? Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda. Tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dengan standar credibility Milson Alves. Trump menyatakan bahawa Iran sedang menghadapi banyak kesukaran untuk mengetahui siapa pemimpin mereka. Kenyataan itu digunakan sebagai bom politik terhadap Tehran. Ini bukan sekadar provokasi. Ia adalah satu percubaan jelas untuk menunjukkan kepada dunia bahawa rejim Iran telah kehilangan kestabilan yang selama ini cuba dipamerkan kepada dalam dan luar negara. Menurut pendirian yang dipertahankan oleh Washington, terdapat pertelingkahan antara golongan keras dalam rejim dan kumpulan yang cuba mendapatkan penghormatan di tengah-tengah kejatuhan perang, ekonomi dan tekanan antarabangsa. Gambaran yang Donald Trump tonjolkan adalah mudah dan berkuasa. Iran bukan sahaja berada di bawah tekanan, malah ia juga tidak teratur. Rejim yang selama bertahun-tahun cuba menampilkan diri sebagai satu struktur yang tertutup, patuh dan bersedia menghadapi apa sahaja musuh, kini kelihatan berpecah, perlahan dan keliru. Ukapan Donald Trump menyerang tepat pada perkara ini. Rejim yang tidak mampu menunjukkan kepada siapa yang membuat keputusan, menyampaikan mesej kelemahan. Rejim yang tidak mampu menghantar cadangan yang bersatu, memberi gambaran bahawa mereka telah hilang kawalan ke atas meja rundingan mereka sendiri. Dan disitulah krisis berubah ke tahap lain. Sebelum ini, Teheran cuba menjual naratif penentangan. Sekarang mereka perlu membuktikan bahawa mereka masih mempunyai kawalan. Dahulu mereka mengancam pihak lawan mereka. Sekarang mereka perlu menjawab mengapa kepimpinan mereka kelihatan begitu berpecah belah. Dahulu mereka cuba menakutkan dunia dengan pertaruhan. Sekarang ada kemungkinan untuk memperbesar krisis. Sekarang mereka melihat Donald Trump berkata bahawa beliau tidak tergesa-gesa kerana Amerika Syarikat percaya mereka memegang semua kelebihan di tangan. Tekanan ekonomi adalah sebahagian penting dalam senario ini. Donald Trump menyatakan bahawa Iran sedang kebuluran wang dan sedang runtuh dari segi keuangan sambil berkata bahawa rejim itu akan kehilangan $500 juta sehari akibat tekanan ke atas laluan minyak mereka. Fox News melaporkan bahawa Presiden juga membuat tuduhan. Beliau menuduh tentera dan polis Iran mengadu kerana tidak dibayar gaji. Dalam usaha untuk menunjukkan bahawa masalah itu sudah melangkaui dasar luar dan telah menjejaskan pentadbiran dalaman rejim tersebut. Inilah perkara yang paling menyakitkan bagi Teheran. Krisis ini bukan sekadar diplomatik, ia juga keuangan. Rejim itu memerlukan wang untuk mengekalkan pengawal revolusi Islam, untuk menyokong sekutunya dan untuk mengawal jalanan. Dan untuk memastikan mesin negara terus berfungsi, apabila wang ini mula berkurangan, propaganda menjadi lemah. Ukapan tentang ketahanan menjadi lebih mahal, janji kemenangan menjadi beban. Dan persoalan yang semakin membesar dalam Iran sendiri adalah mudah. Sampai bila rakyat akan terus membayar harga ini? Pengawal revolusi Islam muncul di tengah-tengah ketegangan ini. Euronews melaporkan bahawa kumpulan itu kini mempunyai lebih banyak pengaruh dalam keputusan negara Iran dengan tanda-tanda bahawa pemimpin awam telah diketepikan dan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pengawal revolusi kini mengawal keputusan ketenteraan dan politik. Laporan itu menunjukkan bahawa komando revolusi telah menjadi kuasa ketenteraan, ekonomi dan politik yang dominan di negara itu. Ini membantu menjelaskan pernyataan Trump mengenai kekacauan. Apabila kepimpinan awam kehilangan ruang dan pihak tentera mengambil alih lebih banyak kuasa, rejim itu cuba kelihatan kuat tetapi juga menunjukkan ketakutan.
Daripada menunjukkan keyakinan terhadap Trump, perlembagaan menunjukkan kebergantungan kepada lelaki bersenjata. Daripada menunjukkan rundingan yang jelas, ia menunjukkan perebutan untuk terus hidup. Daripada membuka jalan keluar politik, ia membiarkan krisis itu jatuh ke tangan pengawal revolusi Islam yang berminat untuk mengekalkan pendirian tegas supaya tidak kelihatan kalah. Masalahnya ialah pendirian tegas itu mahal harganya. Ia memerlukan wang, menyebabkan pengasingan dan menjejaskan kestabilan. Jika Iran cepat mengalah, golongan paling radikal akan menuduh kerajaan gagal. Jika Iran terlalu berkeras, ekonominya akan semakin merosot. Jika cuba berunding, mereka perlu tentukan siapa yang mewakili rejim. Jika tidak berunding, mereka terus terperangkap dalam tekanan berpanjangan. Inilah labirin yang sedang dimanfaatkan oleh Trump. Dalam berita antarabangsa, turut dipaparkan usaha Teheran untuk memberi reaksi terhadap tuduhan perpecahan. Pemimpin-pemimpin Iran mengeluarkan mesej yang hampir sama dengan nada perpaduan untuk menunjukkan sokongan kepada pemimpin tertinggi dan menolak naratif perpecahan dalaman. Wall Street Journal melaporkan bahawa kenyataan yang diselaraskan ini muncul tepat selepas ucapan Trump mengenai perpecahan dalam kepimpinan Iran. Tetapi reaksi ini juga memberi kesan sebaliknya apabila beberapa pemimpin perlu mengulangi hampir ayat yang sama untuk menunjukkan perpaduan, keraguan sudah pun wujud. Perpaduan sebenar tidak perlu dilakonkan dengan begitu tergesa-gesa. Apabila rejim perlu bergegas untuk mengatakan bahawa mereka bersatu, itu bermakna tuduhan tersebut benar-benar menyakitkan dan Trump tahu perkara ini. Dia tidak perlu membuktikan setiap keretakan. Cukup dengan mengajukan soalan yang tepat pada masa yang sesuai. Siapa sebenarnya yang berkuasa di Teheran? Iran International telah melaporkan bahawa tekanan ekonomi dan perpecahan dalaman mungkin akhirnya mendorong kepimpinan Iran kembali ke meja rundingan. Bagi rakyat Iran biasa, idea tentang kemenangan mungkin kurang bergantung kepada geopolitik dan lebih kepada keupayaan untuk bertahan menghadapi kejatuhan ekonomi yang sedang berlaku di sekeliling mereka dan juga tentang kelangsungan hidup kepada kejatuhan ekonomi yang sedang berlaku di sekeliling mereka. Kawalan maklumat telah menjadi sebahagian daripada pertempuran ini. Iran International juga melaporkan bahawa Iran telah melaksanakan model akses internet terpilih di mana beberapa sektor diberikan akses penuh manakala sebahagian besar penduduk masih dihadkan. Pakar yang ditemu bual oleh penerbitan itu melihat ini sebagai satu cubaan untuk mengubah langkah perang menjadi sistem kawalan digital yang lebih kekal. Perkara ini menunjukkan ketakutan rejim tersebut. Apabila kerajaan menyekat maklumat di tengah-tengah krisis, ia bukan sahaja mempertahankan diri daripada musuh luar, ia juga cuba mengawal rakyatnya sendiri. Ia cuba menghalang pemberontakan, kritikan dan perbandingan dengan dunia luar daripada berkembang terlalu cepat. Ini menguatkan lagi tanggapan tentang kekacauan dalaman. Rejim yang yakin tidak perlu menutup tingkap. Rejim yang gelisah cuba mengawal walaupun cahaya yang masuk. Donald Trump pula menggunakan situasi ini untuk meningkatkan tekanan psikologi dengan mengatakan bahawa Iran tidak tahu siapa pemimpinnya. Beliau bercakap kepada Washington, kepada sekutu-sekutunya, kepada pasaran dan juga kepada rakyat Iran. Mesejnya ialah, ketua-ketua kamu tidak mengawal keadaan. Mereka bergaduh sesama sendiri, kehilangan wang, cuba melengahkan masa dan tidak dapat membuat keputusan untuk keluar dari masalah. Ia adalah satu kenyataan yang ringkas tetapi dengan kesan yang berat. Bagi Tehran, ini amat memusnahkan. Rejim itu sentiasa cuba menggambarkan konflik ini sebagai pertikaian antara dua pihak yang setara. Penentangan melawan empayar, kedaulatan melawan tekanan, keberanian melawan ancaman. Tetapi tafsiran yang cuba dipaksakan oleh Trump adalah berbeza. Sebuah kuasa besar menekan rejim yang keliru. Kerajaan Amerika menunggu cadangan daripada kepimpinan Iran yang masih belum dapat bercakap dengan jelas. Pihak Rumah Putih yang mengatakan bahawa masa tidak memihak kepada para ayatollah. Dan inilah sebabnya ucapan Teheran memberi impak. Dia tidak hanya mengatakan bahawa Iran sedang dalam krisis. Dia mengatakan bahawa Iran tidak tahu siapa pemimpinnya. Ini adalah satu tuduhan yang sangat berat terhadap rejim yang dibina berasaskan autoriti agama, disiplin tentera dan kawalan politik. Ayat itu menyentuh simbol sistem. Ia menyerang kepala, bukan pinggiran. Akhirnya, Iran menghadapi saat-saat yang sangat sukar kerana krisis itu bukan lagi hanya dari luar.
Presiden tidak menyedari perkara ini dan telah mengubah kelemahan Iran menjadi kekuatan untuk Amerika Syarikat. Trump bertaruh bahawa rejim itu lebih lemah daripada yang diakuinya. Dan krisis minggu ini menunjukkan gambaran itu dengan jelas. Iran ditekan dari luar, berpecah dari dalam dan cuba meyakinkan dunia bahawa mereka masih mengawal keadaan. Sementara Washington mengulangi frasa yang paling menyakitkan bagi para ayatollah, Iran sedang dalam kekacauan. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir video lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.